Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat soalan percubaan SPM 2020 daerah Batu Pahat, Johor, iaitu soalan nombor 3 tentang akaun pengeluaran. Jadi cikgu minta kamu tolong rujuk sama buku teks modul 7 perakaunan kos. Baiklah. Dalam soalan ini diberi tentang data-data aset hasil belanja dan sebagainya. Yang ini pula diberi tentang maklumat tambahan dan yang ini diberi kehendak soalan. Baiklah. Kos pengeluaran. Apabila kita nak sediakan kos pengeluaran ataupun akaun pengeluaran, kita mesti ingat dalam kos pengeluaran dia ada 4 komponen kos pengeluaran yang penting, iaitu yang pertama sekali ialah kos bahan langsung, yang kedua kos buruh langsung dan yang ketiga adalah belanja langsung. Di mana bila kita campur ketiga-tiga elemen ataupun tiga-tiga komponen kos ini, kamu akan dapat kos prima. Bila kamu campur tiga-tiga ini adalah kos prima. Baiklah, satu lagi elemen kos pengeluaran ialah kos overhead. Baiklah. Di samping itu juga mungkin kita akan ada kerja dalam proses, iaitu kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Apa maksud kerja dalam proses? Kerja dalam proses ini bermaksud pengeluaran barangan kita tak sempat menjadi barang siap. Dia adalah separa siap, tak siap sepenuhnya. Baiklah, kita akan lihat satu persatu tentang komponen-komponen kos pengeluaran ini. Kita akan lihat tentang komponen bahan langsung. Di bawah bahan langsung ini selalunya kita akan jumpa apa dia? Inventory awal bahan langsung. Kemudian kita akan jumpa belian bahan langsung. Kemudian kita akan jumpa pulangan bahan langsung. Dan kita akan jumpa juga belanja-belanja yang berkaitan dengan bahan langsung. Baiklah, apakah belanja-belanja yang berkaitan dengan bahan langsung itu? Yang pertama mungkin angkutan masuk, duty import, insurans atas belian, upah atas belian. Dia banyak lagi. Kalau ada dot atas belian, kamu nampak tak ni? Bila dia kata atas belian, maka dia terlibat dengan belian. Di samping itu juga, bila ada inventory awal bahan langsung, dia juga mesti ada inventory akhir bahan langsung. Inventory awal dan inventory akhir. Inventory awal dan inventory akhir. Okey, di mana kita nak dapat inventory akhir ni? Inventory akhir ni selalunya kita dapat daripada maklumat tambahan. Di sini maklumat tambahan dia kata inventory pada 30 Jun iaitu bahan langsung. Nampak tak ini? Ini adalah dimasukkan dalam komponen kos bahan langsung. Baiklah, berdasarkan dengan maklumat yang telah diberi, marilah kita kena pasti yang manakah di bawah kategori bahan langsung. Yang pertama sekali, inventory awal bahan langsung. Dia senang bila dia ada perkataan bahan langsung ni, maka dia adalah kategori bahan langsung. Belian bahan langsung. Nampak tak ni? Belian bahan langsung juga. Nampak tak? Angkutan masuk bahan langsung, maka dia adalah bahan langsung. Dia cukup senang. Bila dia kata ada perkataan bahan langsung, maka secara automatik kita akan masuk dalam kos bahan langsung. Baiklah. Satu lagi adalah inventory akhir bahan langsung di sini. Ini juga adalah kos bahan langsung. Baiklah. Kita teruskan pula dengan kos buruh langsung. Nama lain untuk kos buruh langsung. Kos buruh langsung ni dia banyak nama. Dia bergantung pada soalan. Macam-macam nama. Tapi kamu kena tengok juga nama-nama dia. Barangkali nama dia adalah operator pengeluaran. Kos utama bos. Yang kedua mungkin juga upah langsung. Yang ketiga mungkin juga upah buruh langsung. Okey. Baiklah, kita lihat kat sini. Kat mana yang di bawah kategori kos buruh langsung? Yang mana? Ini dia, gaji operator pengeluaran. Gaji operator pengeluaran adalah kos buruh langsung. Baiklah, ada tak lagi yang berkaitan dengan kos buruh langsung ataupun tentang gaji operator pengeluaran? Cikgu minta kamu lihat dalam maklumat tambahan. Cuba lihat maklumat tambahan nombor 2.
iaitu gaji operator pengeluaran masih belum bayar. Dia kata gaji operator pengeluaran sama, maka ini adalah kos buruh langsung. Apabila dia kata belum bayar, kamu ingat tak bila ada perkataan belum bayar? Belum bayar kamu kena tambah. Tambah banyak mana? Tambah 2,500. Dia kena tambah. Bila dia kata belum bayar dalam semua tajuk, dalam semua soalan bila kata belum bayar, maka kita kena tambah. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada belanja langsung. Okey. Di bawah komponen belanja langsung ini ada 3 nama ataupun 3 item yang diletakkan di bawah belanja langsung. Iaitu yang pertama patent, yang kedua hak cipta dan yang ketiga adalah royalty. Okey, cuba kamu lihat kat sini. Tak ada kan langsung? Tak ada. Ni tak ada. Cuba lihat dalam maklumat ni dia tak ada. Tetapi cuba kamu lihat dalam maklumat tambahan nombor 4. Nampak tak dia kata sini? Bayaran royalty. Nampak tak royalty yang telah dibayar sebanyak 5,500. Perkara ini terlupa direkodkan. Maka royalty ini juga harus dimasukkan sebagai belanja langsung. Nampak ni cikgu tulis belanja langsung kat sini. Okey. Kita pergi pula pada cost overhead. Untuk komponen cost overhead ni dia banyak. Dia banyak macam-macam dalam. Jadi kita lihat satu persatu dalam ni. Yang manakah yang di bawah komponen cost overhead? Kita lihat satu bahan langsung kita dah ada. Dia ada. Kemudian barang siap. Inventory awal barang siap ini adalah di bawah kita masukkan dalam akaun perdagangan. Kemudian kerja dalam proses juga, nanti cikgu akan terangkan kerja proses dia masuk kat mana, tetapi dia masih di dalam komponen kos pengeluaran. Okey, alat tulis. Ini adalah inventory awal alat tulis. Inventory awal alat tulis maka ianya adalah aset semasa inventory awal alat tulis. Bukan alat tulis, inventory awal alat tulis. Okey, jualan barang siap masuk kat mana? Akaun perdagangan. Kemudian mesin. Nampak tak mesin? Mesin adalah aset bukan semasa. Peralatan. Aset bukan semasa. Susut nilai terkumpul mesin. Aset bukan semasa tetapi ia adalah catatan kontra. Okey. Boleh nak? Sewa. Nampak tak sewa? Dia tak tulis kelang ataupun dia tak tulis apa, dia tulis sewa saja. Sewa dia boleh, kalau dia tulis sewa saja, dia boleh pecahkan kepada dua. Yang pertama, dia boleh jadi cost overhead. Yang kedua, dia boleh masuk dalam akaun untung rugi. Sebab dia tak bagi apa-apa, nanti dalam maklumat tambahan pun dia ada. Sewa kita pecahkan kepada dua, satu overhead, satu lagi akaun untung rugi. Okey. Kita pergi pula pada penyelenggaraan kelang. Bila ada perkataan kelang, kelang memang confirm lah dia masuk dalam cost overhead. Okey, seterusnya kamu nampak tak kadar bayaran? Kadar bayaran dekat sini. Kadar bayaran kat sini dia tak tulis kelang dan sebagainya. Maka dekat sini dia juga boleh dibahagikan kepada overhead dan juga kita pecah kepada akaun untung rugi sebagai belanja biasa. Nanti kita lihat maklumat tambahan. Okey, kita terus pula kepada bahan api kelang. Bahan api kelang dia overhead. Belian alat tulis. Belian alat tulis nak masuk kat mana? Belian alat tulis. Dia ada kaitan dengan alat tulis di sini. Nampak tak? Dia ada kaitan dengan alat tulis di sini. Ni warna biru ni. Nanti cikgu akan cerita. Okey. Dan dia di bawah kategori. Nanti kita akan masuk dalam cost overhead. Okey. Seterusnya kita ada gaji penyelia kelang. Cost overhead. Dan seterusnya gaji pengurus kelang. Dia ada overhead. Masuk overhead. Ini adalah komponen-komponen cost overhead. Jadi, kalau kamu lihat dalam soalan, cikgu dah tulis dah semua komponen-komponen ini masuk di mana. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan maklumat-maklumat tambahan. Okey, ini adalah soalan-soalan dalam maklumat tambahan. Nanti kita akan buat lagi. Okey.
Kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan iaitu maklumat tambahan tentang inventory. Kita dah siap dah inventory bahan langsung di bawah kategori bahan langsung. Cikgu dah terangkan dah sebelum ni. Barang siap kita masuk dalam akaun perdagangan dan kerja dan proses masih dalam komponen cost overhead. Cikgu akan terangkan kemudian. Okey. Kita pergi pula kepada maklumat tambahan nombor 2 Gaji operator pengeluaran masih belum bayar. Cikgu dah terang dah tadi kalau ada perkataan belum bayar kita kena tambah sebanyak 2,500 Kita cikgu dah tambah dah kat sini 2,500. Okey. Seterusnya kita pergi kepada polisi susut nilai perniagaan adalah seperti berikut iaitu susut nilai mesin adalah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Kamu ingat tak lagi bagaimana formula kaedah baki berkurangan? Cikgu ulang balik. Kaedah baki berkurangan kamu akan dapati daripada aset pada kos tolak susut nilai terkumpul darab dengan kadar. Okey. Berapakah aset kita iaitu aset mesin Ini adalah mesin. Berapakah aset mesin kita ataupun kos mesin kita sebanyak 25,000. Tolak susut nilai terkumpul iaitu 4,750. Kemudian kamu darablah dengan kadar iaitu sebanyak 10%. Ni kena darab dulu dengan kadar 10%. Sekejap cikgu tulis cikgu tertinggal darab dengan 10%. Okey, kamu akan dapat 2025. Okey, seterusnya kita lihat polisi susut nilai yang seterusnya untuk peralatan dinilaikan semula pada harga 47,000. Ini adalah kaedah penilaian semula. Kaedah penilaian semula ingat tak bagaimana formula dia? Kaedah penilaian semula iaitu aset awal tambah belian aset tolak nilai aset akhir. Dekat sini aset awal kita adalah untuk peralatan sebanyak 51,000. Belian aset tak ada kita tak beli. Dalam ni tidak ada dinyatakan kita beli aset. Dan seterusnya barulah kita tolak nilai aset akhir. Berapakah aset akhir kita dekat sini iaitu sebanyak 47,000. Tolak 47,000 maka kita akan dapat sebanyak 4,000 Maka dekat sini susut nilai mesin adalah cost overhead susut nilai mesin adalah cost overhead dan susut nilai peralatan adalah cost overhead. Okey, boleh ni. Okey, susut nilai mesin kita dah kira tadi 2025 adalah cost overhead. Peralatan kita dah kira dah tadi sebanyak 4,000 dan ini juga adalah cost overhead. Seterusnya kita pergi kepada bayaran royalti telah dibayar sebanyak 5,500. Terlupa direkod. Ini adalah royalti dan satu lagi ini adalah 5,500. Cikgu dah terang dah tadi Ini adalah belanja langsung. Kita teruskan pula dengan kadar penggunaan belanja sewa dan kadar bayaran untuk kelang dan pejabat adalah 60% dan 40%. Ini adalah untuk kelang, ini adalah untuk pejabat. Okey, kita lihat dulu sewa Sewa berapa sewa kat sini? 98,000. Dipecahkan kepada dua iaitu yang pertama adalah kelang sebanyak 60%. Kamu kira 98,400 kali dengan 60%. Kamu akan dapat 59,040. Dan satu lagi adalah 40% ini adalah untuk untuk alatan pejabat adalah untuk pejabat. Jadi untuk pejabat kita tak perlu kira Baiklah, kita pergi pula untuk kadar bayaran. Kadar bayaran, kita lihat dekat sini kadar bayaran kita adalah 22,400 Kelang diagihkan kepada kelang 60%. Kita darab dengan 60%, maka kamu akan dapat sebanyak 13,440 dan bakinya 40% adalah untuk pejabat. Jadi tak perlu kira lah untuk pejabat. Jadi dekat sini kadar bayaran
kadar bayaran untuk sewa, belanja sewa dan di sini belanja sewa dan kadar bayaran kita dah kira dah tadi ya. Kamu akan dapat sewa sebanyak 59,400 dekat sini ya. Kita dah kira dah. Dan juga kadar bayaran kita dah kira dah yang ni. Ini kita akan masukkan cost overhead ya. 13,440. Boleh nah? Kita pergi terusnya kepada maklumat tambahan yang terakhir ya, iaitu alat tulis yang belum digunakan pada 30 Jun ialah 322 ya. Bagaimana kita nak mengira alat tulis ya sekiranya dibagi baki awal alat tulis ya, diberi pula selepasnya belian alat tulis. Cikgu tulis warna ni senang nah. Cikgu tulis warna ni. Okey. Cikgu tulis warna apa? Cikgu tulis warna biru. Bila dia bagi alat tulis kat sini, dia bagi pula dekat sini belian alat tulis. Nampak tak? Kemudian dia bagi pula alat tulis tidak habis diguna. Macam mana kita nak buat? Alat tulis awal tambah belian alat tulis tolak alat tulis akhir. Ya? Ini adalah formula dia. Ya? Macam mana kita nak tahu alat tulis yang digunakan. Jadi alat tulis awal 925 tambah 1265 belian alat tulis ya. Dan seterusnya kamu kena tolak alat tulis akhir 322 dan kamu akan dapat jawapan dia lah 1868. Maka dekat sini 1868 adalah cost overhead. Alat tulis adalah cost overhead ni cikgu tulis 1868. Jadi kita tak ambil dah kat sini. Dah padam dah. Kemudian belian alat tulis pun tak ada. Kita cuma ada alat tulis. Kita masukkan cost overhead. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Kehendak soalan yang pertama ya. Anda dikehendaki menyediakan akaun alat tulis dan inventory alat tulis. Cikgu tak nak tunjuk menyediakan inventory alat tulis dan dia akan mengelirukan kamu. Cikgu cuma nak tunjuk kat kamu bagaimana kita nak sediakan akaun alat tulis. Ya. Baiklah, kita ada alat tulis awal, kita ada belian alat tulis dan satu lagi kita ada alat tulis akhir dekat sini ya. Okey, kita buat akaun alat tulis. Ni akaun alat tulis. Yang pertama sekali bila alat tulis awal kat sini ya, inventory pada 1 Julai alat tulis, maka dia adalah 1 Julai. Nah, Julai 1. Butiran kita adalah baki BB. Yang ini kita ambil sebagai baki BB sebanyak 925. Seterusnya, cikgu selalu maklum ataupun cakap dekat kamu bila ada baki BB, kamu kena teruskan dengan baki HB. Baki BB duduk sebelah debit, maka baki HB akan berada di sebelah kredit. Baki HB. Banyak mana? Ini adalah baki HB iaitu sebanyak 322. Baki alat tulis yang belum digunakan maka dia adalah baki baki akhir. Okey, cuba kita tengok kat sini dia ada belian alat tulis 1265. Kita kena masuk dalam akaun alat tulis, maka kita kena tulis dia butiran kita pada 20 Jun 30 butiran kita adalah bank. Butiran kita adalah bank. Kita tak boleh tulis belian sebab belian hanyalah untuk barang niaga sahaja. Belian hanya untuk barang niaga sahaja. Maka dekat sini kita hanya boleh tulis bank. Kita beli alat tulis dengan bank. Dengan cek ataupun dengan tunai. Tunai pun boleh, bank pun boleh, tak ada masalah Okey, berapa angka dia? 1265. Dah habis, kemudian kamu imbangkan, imbang. Jumlah yang paling banyak adalah ni kamu jumlahkan, kamu akan dapat 2190 dan kamu masukkan di sini 2190, kemudian kamu tolak tolak yang ni, kamu akan dapat 1868. 1868 ini kita kena hantar ataupun kita letakkan dalam akaun pengeluaran sebab tajuk ini adalah tajuk kos pengeluaran ataupun kita tengah sediakan akaun pengeluaran Jadi tajuk kat sini kita postkan ke akaun pengeluaran bukannya akaun untung rugi Baiklah, tarikh kita adalah 30 Jun 2020. Okey.
Seperti mana yang telah cikgu maklumkan dekat kamu sebelum ini, apabila ada baki HB mesti ada apa dia? Mesti bawa ke sini. Angka yang sama, butirannya adalah baki BB, tarikhnya lepas Jun 30, tarikhnya adalah Julai 1, masih tahun yang sama 2020. Okey, boleh nak? Kita teruskan lagi kehendak soalan, iaitu soalan B. Sediakan akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun. Kita sediakan, ini akaun pengeluaran kita. Apa-apa pun cikgu suka kamu buat 3 kolom. 3 kolom. Guna tak ada masalah. Kita buat saja 3 kolom. Okey, boleh nak? Yang pertama sekali yang berada di atas adalah kos bahan langsung. Di mana kos bahan langsung kita yang terdiri daripada inventory awal. Inventory awal bahan langsung iaitu bernilai 17,300. Ini kita dah masuk dah nak. Seterusnya kita ada apa lagi? Kita ada belian bahan langsung. Mana dia belian bahan langsung? Dekat sini. Kita masuk 181,350 Okey, belian bahan langsung. Lepas belian mesti ada apa? Kalau ada dekat sini kita ada pulangan belian. Nampak tak? Kita ada pulangan belian. Pulangan belian dekat sini. Maka tolak pulangan belian, angka dia 1,275. Okey, yang ini dengan ini kamu kena buat apa? Kamu kena tolak. Nampak tak? Kita tolak. Tolak. Kamu akan dapat 180,075. Seterusnya, kita kena tambah apa-apa kos yang terlibat dengan kos belian. Dekat sini kos belian kita apa dia? Mana tadi kita cari kos belian. Jumpa tak? Okey, cikgu jumpa dah. Angkutan masuk bahan langsung 855 nah. 855. Angkutan masuk bahan langsung 855. Okey, nampak tak sini tambah. Maka kamu kena tambahlah kat sini nah. Tambah, kamu akan dapat 180,930. Okey. Seterusnya, inventory awal kamu kena tambah. Di sini kamu kena tambah. Kamu dapat apa? Tambah, kamu akan mendapat 198,230. Okey. Seterusnya, kamu kena buat apa? Tolak inventory akhir bahan langsung. Di manakah kita nak dapat inventory akhir bahan langsung? Kita akan dapat daripada mana? Daripada maklumat tambahan yang pertama nanti nak inventory bahan langsung ni. Maklumat nombor 1 Kamu tengok balik soalan, kita akan dapat maklumat nombor 1 iaitu sebanyak 11,500. Nampak tak kita tulis tolak Maka dekat sini kamu kena buat apa? Kamu kena tolak. Okey, kamu tolak, kamu akan mendapat 186,730 dan ini dikenali sebagai kos bahan langsung. Boleh nak? Okey, laju kah? Cikgu rasa tak laju kot. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bila ada lepas kos bahan langsung, kita akan ada apa dia? Kos buruh langsung. Kos buruh langsung. Di sini kos buruh langsung kita adalah gaji operator pengeluaran gaji operator pengeluaran. Nampak nak cikgu? Ni gaji operator pengeluaran. Gaji operator pengeluaran. Dan kamu ingatkan lagi gaji operator pengeluaran kita ada maklumat tambahan iaitu gaji operator pengeluaran masih belum bayar bernilai 2,500. So 2,500 kita tambah dah kat sini. Nampak tak kita buat dah hari tu tadi. Sebelum ni, bukan hari tu, sebelum ni. Jadi 48,000 tambah 2,500, kamu akan dapat 50,500. Boleh nak? Kita teruskan lagi dengan apa dia? Belanja langsung. Kita teruskan lagi dengan belanja langsung. Belanja langsung, kalau kita lihat dalam maklumat tambahan,
cikgu dah terangkan sebelum ni, iaitu ni dia. Nombor 4 ya, bayaran royalti telah dibayar sebanyak 5,500. Perkara ini terlupa direkodkan. Nampak tak royalti kat sini? Maka kamu kena tulis dia sebagai nampak royalti ni. Okey, royalti. Angka dia 5,500. Okey. Lepas tu kamu kena buat apa? Dah habis dah. Maka ketiga-tiga ni kamu kena tambah. Kamu kena tambah. 242 kamu tambah. Tambah yang ni. Tambah yang ni. Kos bahan langsung. Tambah kos buruh langsung. Tambah belanja royalti. Belanja langsung. Kamu akan dapat 242730. Dan ini dikenali sebagai kos prima. Nah, boleh? Okey. Dah habis tentang kos prima. Dah habis dah 3 komponen kos. Komponen kos yang seterusnya iaitu kos overhead. Kos overhead, kita pergi kepada maklumat tambahan. Cuba tengok maklumat tambahan kat sini. Polisi susut nilai perniagaan adalah seperti berikut, iaitu susut nilai mesin. Kita dah kira dah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey. Susut nilai mesin, kaedah baki berkurangan. Cikgu dah tunjuk dah 25,000. Tolak ada perkataan tolak. Tolak 4750 kali dengan 10%, kamu akan dapat 2025. Kemudian peralatan dinilaikan semula, kaedah penilaian semula. Susut nilai peralatan 51,000, tolak 47,000, kamu akan dapat 4,000. Okey, kita habis dah maklumat tambahan nombor 3. Kita pergi maklumat tambahan seterusnya yang nombor berapa pula? Okey, kadar penggunaan belanja, sewa dan kadar bayaran untuk kelang dan pejabat ialah 60% dan 40%. Bermaksud pejabat 60%. Kita hanya ambil pejabat. Kita ambil sewa dulu. Sewa, terlihat sewa kita 98,000. Sekali lagi cikgu tunjuk 98,000 kali dengan 60%. Kamu akan dapat 59,040. Seterusnya kita lihat tentang kadar bayaran. Kadar bayaran. Angka kadar bayaran di sini adalah 22,400. 22,400 kali dengan 60%. Kamu akan dapat 13,440 ni. Yang ini kita dah kira dah sebelum ni. Dua-dua ni. Okey. Seterusnya, maklumat tambahan seterusnya. Apa dia lagi yang ada kat sini? Alat tulis. Okey, apa dia alat tulis? Kat mana alat tulis? Cikgu padam saat ni Okey. Alat tulis. Nampak tak alat tulis kat sini? Kita dah kira dah. Kita buat akaun alat tulis Jadi alat tulis kamu nampak tak kat sini kita tulis akaun pengeluaran. Maka angka inilah yang kita masuk dalam kat sini. 1868. Dia kata kos pengeluaran 1868 Angka inilah kita masuk dekat alat tulis kita. Okey. Seterusnya, ada tak lagi maklumat tambahan seterusnya? Tak ada dah. Bila tak ada, kita tengok yang plug in saja. Penyelenggaraan kelang 6167 6167. Okey, kita teruskan lagi. Apa lagi? Kita lihat lagi apa yang kita nak masuk. Penyelenggaraan kelang dah. Kadar bayaran dah. Ini dah. Cikgu dah cancel. Bahan api. Bahan api. Nilai dia 5,700. 5,700. Seterusnya. Apa lagi yang tak masuk? Gaji penyelia kelang. Kita tak boleh lagi. Gaji penyelia kelang. Berapa? 14,800. 14,800. Dan yang terakhir adalah gaji pengurus kelang. Angka dia adalah 30,000. 30,000. Betul. Okey. Habis dah semua komponen-komponen kos pengeluaran. Kita dah masuk dah. Kos buruh langsung. Kita dah buat dah Cikgu ulang sekali komponen kos pengeluaran iaitu
kos berlangsung, kos bahan langsung, kemudian kos overhead. Dah ada dah lah tiga komponen kos pengeluaran. Dan satu lagi belanja langsung. Cikgu dah masuk dah lah. Mana ya? Okey, belanja langsung lah. 1, 2, 3, 4. Komponen kos pengeluaran. Kita dah masuk dah semua. Okey. Seterusnya. Apa lagi yang tak ada? Di sini, nampak tak? Kerja dalam proses. Cikgu tak masuk lagi lah. Kerja dalam proses awal. Kerja dalam proses awal. Cikgu tak masuk lagi. Sebelum cikgu nak masuk kerja dalam proses awal, kita dah habis dah cost overhead. Kamu kena jumlahkan semua cost overhead sini lah. Yang ni semua kamu jumlahkan. Kamu akan dapat 137,040. Jumlahkan. Lepas tu, kos prima kamu kena tambah dengan kos overhead. Yang ni kamu kena tambah. Tambah. Kamu akan dapat 379,770. Okey. Bila dah habis, kita pergi pada kerja dalam proses yang cikgu terangkan tadi yang tak masuk lagi Kerja dalam proses. Okey, kerja dalam proses awal. Kerja dalam proses awal sebanyak 6480. Kemudian kamu jumlahkan dulu Jumlahkan dulu, kamu akan dapat 386,250. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada maklumat tambahan kita yang tadi ni. Ataupun bukan maklumat tambahan. Ialah maklumat tambahan yang nombor 1 kerja dalam proses akhir. Kat mana kita nak dapat kerja dalam proses akhir ni? Dalam mana kerja dalam proses akhir? Dalam mana kita nak dapat? Dalam sini maklumat tambahan ni kerja dalam proses akhir ni. Okey. Inilah kamu masuk dekat sini 488. Kamu tolak 386 tolak ke proses akhir, kamu akan dapat 381,365. Dan ini adalah kos pengeluaran. Boleh nak? Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Kos prima. Tambah kos overhead. Kau dapat satu angka. Kemudian tambah kerja dalam proses awal. Dapatkan angka dulu. Dan kamu tolak dengan kerja dalam proses akhir. Dapat angka dan ini adalah kos pengeluaran. Okey, boleh faham dah? Baiklah, kita teruskan lagi dengan bahagian C, soalan nombor C. Sediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2020. Ini adalah akaun perdagangan. Apa-apa pun kita buat 3 kolom, guna tak guna, belakang kira buat dulu 3 kolom. Mungkin kita guna 2 kolom sahaja. Okey, kalau akaun perdagangan kita bermula dengan apa? Ingat tak lagi? Jualan tolak dengan ulangan jualan mesti ada jualan. Okey, di sini mana dia? Jualan barang siap Ini adalah jualan barang siap 532 620. Tolak pulangan jualan tak ada. Kalau tak ada, kita terus kepada tolak kos jualan. Kos jualan yang terdiri daripada inventory awal barang siap. Nampak tak inventory awal barang siap ni inventory awal barang siap Inventory awal barang siap, berapa angka dia? Iaitu 42782. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada belian barang siap. Belian barang siap. Belian barang siap tak ada dekat sini. Yang ada kat sini kita dah buat dah barang siap. Kita ada kilang, kita dah siap dah barang siap kita. Kita dah proses sendiri bahan langsung, barang mentah kita kena barang siap. Yang inilah kita kena tambah dengan kos pengeluaran Di mana kita nak dapatkan kos pengeluaran ni? Kat mana kita nak dapat kos pengeluaran? Dekat sini ni. Yang kita buat akaun pengeluaran tadi. Kat sinilah kita akan jumpa kos pengeluaran yang ni Ini kos pengeluaran. Yang ni
Yang ni lah yang kamu kena masukkan dekat sini. Kos pengeluaran 381,365. Kemudian kita buat apa? Kita kena tambah lah nah. Ni tambah ni dah kita tambah. Nah. Okey. Tambah kamu akan dapat 424,147. Seterusnya kita nak kena buat apa lagi? Macam biasa lah nah. Tolak inventory akhir. Kat mana kita dapat inventory akhir? Ni inventory akhir kat maklumat tambahan nombor 1 barang siap ni. Nah. Ni adalah inventory akhir. Okey, inventory akhir barang siap. 14,800. Kamu tolak lah nah. Ini tolak, kamu akan dapat 409,347 dan ini adalah kos jualan Jualan tolak kos jualan. Kamu kena jualan tolak kos jualan. Kamu akan dapat apa? 123,273 dan ini adalah untung kasar. Okey, boleh nah? Okey, untuk soalan bahagian D cikgu rasa nyatakan maksud kerjaan proses dan berikan contoh barang kerja dan proses bagi perniagaan di atas. Okey, yang ini kamu rujuklah dalam buku apa yang dimaksudkan kerjaan proses. Okey, mudah-mudahan kamu boleh faham Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk latihan-latihan yang lain. Okey, bye.